Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini, saat ini, Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita pelbagai nikmat, memberikan kekuatan kepada kita untuk sama-sama berada dalam majlis ilmu yang penuh dengan keberkatan ini. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung, pada tengah hari ini kita akan sambung halaman 416. Tajuk kita ataupun tajuk yang akan kita bincangkan adalah mengenai larangan menghasut, mengadu domba, mengumpat dan mendengarnya, dan celaan bagi orang yang bermuka-muka. Mungkin pada waktu yang sama sekarang ini sedang berlangsung program, forum mengenai ibadah kurban. Jadi tak ada masalah lah, kalau sahabat-sahabat kita yang nak dengar forum itu, silakan. Dan yang nak kita teruskan dengan program kuliah mingguan hari ini, tak ada masalah. Kedua-duanya adalah majlis ilmu dan insya-Allah ada kebaikan yang kita akan perolehi. Baik, sebelum tu saya nak dapat respon sikit. Suara saya okey tak? Jelas Ustaz. Okey, jelas. Alhamdulillah. Okey, baik. Pada hari ini saya nak sambung daripada siri minggu lepas, yang mana minggu lepas kita bincang mengenai ayat surah Al-Hujurat, ayat yang ke-17. Ya. Baik, dalam surah Al-Hujurat ini Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan yaghtab. Yaghtab ni maksudnya ghibah. Okey. Saya jelaskan dalam sesi perbincangan pada kuliah yang lepas apakah yang dikatakan dengan ghibah. Nanti kita akan jumpa hadis itulah. Yaghtab ni, ghibah ni kita sebut dalam hadis dalam kuliah yang lepas adalah apabila seseorang menyebut sesuatu perkara yang tidak disukai oleh orang lain. A, dia bercakap kepada B mengenai C. A, dia bercakap dengan B mengenai C. Sesuatu benda yang C ni tak suka. Itu namanya yaghtab, ghibah. Diterjemahkan dalam kitab kita ni disebut sebagai mengumpat. Saya rasa istilah mengumpat kurang tepat. Yang paling saya cuba kaji, cuba semak istilah-istilah yang semasa, maka bagi saya yang lebih tepat adalah istilah gosip. Itu istilah yang lebih sesuai adalah gosip. Suatu yang kita cerita tentang orang lain yang mana kalau dia dengar, dia tak suka. Sama ada benda tu perkara yang betul ataupun perkara yang tidak betul, maka dianggap sebagai ghibah. Yaghtab. Dan pada kuliah yang lepas juga, kita bincangkan 6 situasi yang mana sekiranya berlaku, maka perbuatan itu tidak termasuk dalam kategori ghibah
ataupun dia ribah juga, tapi dia diharuskan oleh syarak. Baik, hari ini sebelum kita pergi kepada ayat yang kedua, surah Al-Qalam, ayat yang ke-11, saya nak berkongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan ya, satu riwayat, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hafiz Abu Ya'la dalam kitab dia Musnad Abu Ya'la. Baik. Hadis ini telah diceritakan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik. Ini sebagai satu mukadimah untuk kita cuba memahami betapa ancaman orang yang suka melakukan perbuatan ghibah ataupun gosip. Baik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, suatu hari seorang sahabat yang bernama Ma'iz, Ma'iz, bukan Muaz ya, Ma'iz. Ma'iz telah pergi kepada Nabi SAW. Apabila beliau sampai di hadapan Nabi, maka beliau telah berkata kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, saya telah melakukan zina." Ni ucapan dia, pengakuan dia. Ya, saya telah melakukan zina. Apabila Rasulullah mendengar pengakuan Ma'iz, maka Nabi pun berpaling daripada Ma'iz. Kemudian Ma'iz mengulangi pengakuan. Kata Abu Hurairah, dia mengulanginya sehingga kali yang keempat. Diulang lagi. Ya. Maka apabila sampai kepada pengulangan kali yang kelima, maka Nabi SAW telah bertanya kepada Ma'iz. Ya. Ataupun sampai kali yang kelima ni, maka Nabi bertanya kepada Ma'iz. Sabda Nabi, apakah yang kamu maksudkan dengan pengakuan kamu ini? So Nabi tanya Ma'iz, wahai Ma'iz, kamu mengaku ni sebab apa? Kenapa kamu buat pengakuan seumpama ini? Ya. Maka Ma'iz menjawab, wahai Rasulullah, dia kata apa? Dia kata, untuk kamu mensucikan diriku. Pengakuan yang dilakukan oleh Ma'iz, tujuan dia adalah untuk membersihkan, menyucikan dosa dia. Dia mengaku, maka dengan dia buat pengakuan itu, dia akan dikenakan hukuman oleh Nabi SAW. Dengan hukuman itu, dia berhasrat supaya dosa perbuatannya itu diampunkan, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila Nabi SAW mendengar jawapan yang diberikan oleh Ma'iz, maka Nabi SAW pun memerintahkan supaya Ma'iz direjam. Itu hukumannya. Orang yang berzina direjam. Baik. Ya.
semasa Ma'iz direjam, hukuman itu dijalankan, maka Nabi SAW mendengar ada 2 orang lelaki sedang bergosip, sedang ghibah, bergosip sesama mereka. Yang mana seorang itu bercakap kepada seorang sahabat dia yang lain, ya, dia kata, tidakkah engkau saksikan orang yang telah ditutup dosanya oleh Allah Ta'ala, tapi jiwanya tidak mahu meninggalkan, melainkan dia harus direjam seperti anjing. So mereka bergosip, mereka kata, lelaki ni, si Ma'iz ni, sepatutnya Allah dah tutup dah. Jadi tak payahlah nak cerita-cerita. Dan bila cerita ni, maka dia kena rejam macam seekor anjing yang direjam. Dia bergosip sesama mereka. Dan dia punya percakapan ini didengari oleh Nabi SAW. Lalu Nabi SAW berjalan meninggalkan 2 orang lelaki yang sedang bergosip ini, sehinggalah Nabi bertemu dengan bangkai Kaldai. Apabila Nabi bertemu dengan bangkai Kaldai, maka Nabi bersabda, di manakah 2 orang lelaki yang bergosip tadi? Suruh keduanya datang dan makan bangkai ini. Ini Nabi sebut ni. Nabi tanya kepada sahabat yang ikut Nabi tu, mana 2 orang lelaki yang tadi yang bergosip tadi tu? Suruh mereka datang sini makan bangkai Kaldai ini. Kemudian kedua-dua lelaki itu datang kepada Nabi dan mereka berkata, Ghafarallahu laka ya Rasulullah. Semoga Allah mengampunkan kamu, wahai Rasulullah. Maka mereka tanya, hal yu'kalu hadha? Wahai Rasulullah, adakah bangkai ini layak untuk dimakan? Pandai pula kan? 2 orang ni tanya Nabi, wahai Rasulullah, adakah bangkai Kaldai ini layak untuk dimakan? Maka Nabi SAW menjawab, apa yang telah kamu berdua katakan tentang saudara kamu tadi jauh lebih menjijikkan daripada bangkai Kaldai ini rasanya. So Nabi kata, yang kamu gosip tadi tu, perbuatan itu jauh lebih jijik nak bandingkan dengan makan dan rasa bangkai Kaldai ini. Dan kemudian Nabi SAW sebut lagi, Walladhi nafsi biyadihi. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, innahul ana lafi anharil jannati yanghamisu fiha. Nabi kata, sesungguhnya Ma'iz sekarang ini benar-benar berada di sungai-sungai syurga dan dia menyelam di dalamnya. Hadis sahih, riwayat Abu Ya'la. Tuan-tuan dan puan-puan, kaum muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, di hadis ni, saya bawakan hadis ni yang ditulis dalam
tafsir Ibnu Kathir nak ceritakan orang yang bergosip ni kan sangat buruk perbuatan itu. Nak diumpamakan macam dia makan bangkai kaldai. Ini orang yang suka melakukan perbuatan gosip. Wal'iyadzubillah, kita minta Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita daripada perbuatan seumpama ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, itu sebagai muqaddimah tajuk kita pada tengah hari ini. Baik, kita pergi kepada ayat yang kita nak bincang, ayat yang kedua. Yang ada kitab boleh rujuk pada muka surat 416. Kita tengok kepada ayat yang kedua. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Hammazin masya'in binamim, yang banyak mencela, lagi berjalan melalui orang ramai dengan hasutan untuk memecah belahkan mereka. Baik, poin kita nak bincang, fokus kita, syahid kita dalam ayat ni adalah perbuatan ataupun kalimah namim, binamim. Surah Al-Qalam ni Allah cerita mengenai orang-orang yang akan diazab, mendapat azab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah Hammazin. Hammazin ini menurut Ibnu Abbas dan Qatadah adalah orang yang mengumpat. Hammazin ni mengumpat ataupun mencela. Okey, itu satu bab. Tapi poin kita adalah masya'in binamim. Dan dia berjalan dengan hasutan. Dalam kitab yang kita gunakan ini, An-Namimah disebut dengan hasutan. Baik, saya cuba lihat beberapa, nak cari istilah tu tuan-tuan. Payah ni. Sebab orang Arab ni, dia ada istilah yang spesifik. Jadi kita kata ghibah, dia lebih tepat kepada gosip. Tu ghibah. Baik. Namimah apa pula? Ni perkataan namim. Baik. Nak faham perkataan namim ni, alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita ruang untuk kita semak pandangan-pandangan ulama. Maka saya ambil pandangan yang diberikan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Okey. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, An-Namimah ini adalah menyampaikan, ini saya terjemahkanlah menyampaikan perkataan seseorang kepada orang lain dengan tujuan merosakkan hubungan di antara mereka. Katakanlah B, dia bercakap sesuatu kan. A ni ambil apa yang B cakap ni, dia sampaikan kepada C. Dan tujuannya adalah untuk merosakkan hubungan antara B dengan C. Itu namanya namimah. Kalau bahasa kita apa? nak ambil satu nak cuba cari satu perkataan yang sesuai dengan namimah. Saya cuba semak, maka saya dapati an-namimah ni, kalau dalam masyarakat Melayu ni, saya lebih prefer kepada perkataan membawa mulut.
Ya, itu lebih sesuai dengan masyarakat Melayu. An-namimah ni maksudnya membawa mulut. Kalau dalam bahasa buku sebagainya dia kata mengadu domba. Tapi saya nampak yang mudah untuk kita faham, an-namimah ni adalah membawa mulut. Maksudnya memetik kata-kata orang, dia quote kata-kata orang lain dan dia sebarkan kata-kata itu dengan tujuan merosakkan, membawa kerosakan ataupun dengan tujuan melaga-lagakan ataupun dengan tujuan mencetuskan permusuhan, mencetuskan perbalahan, mencetuskan kemarahan di kalangan manusia. Hari ini, ya tuan-tuan dan puan-puan, an-namimah ini bukan lagi kita menggunakan mulut untuk kita sebarkan. Yang menjadi kebimbangan pada hari ini adalah kita menggunakan teknologi. Menggunakan medsos. Ya, media sosial. Kita kodkan apa-apa kata-kata, apa-apa ucapan yang dikeluarkan oleh seseorang individu, kita sebarkan untuk membawa perpecahan, untuk membawa permusuhan, untuk membawa kerosakan di dalam kalangan manusia. Ini namanya an-namimah. Dan isu inilah yang kita nak bincang pada tengah hari ini. Ya, sebahagian daripada sarjana Islam, ulama-ulama Islam memberikan beberapa solution ya untuk kita menghapuskan, mengurangkan perbuatan ini. Saya ambil 3 pandangan ulama. Yang pertama, caranya apa tindakan kita dalam kita nak menghapuskan an-namimah. Yang pertamanya adalah kita kena bersikap tidak mudah percaya berita yang dibawa oleh kumpulan namam. Namam ni orang yang suka bawa berita. Maka terutamanya kumpulan-kumpulan munafik. Maka jangan mudah percaya. Kena ada sikap tabayyun. Dia bukan tibayun. Setengah tu dia bersikap tibayun. Apa sahaja datang, okey. Itu kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua yang disarankan oleh para ulama kita adalah kita kena berusaha bersungguh-sungguh mencegah, melarang, menasihati kumpulan yang suka melakukan namimah ni. Dan saranan yang ketiga yang dinyatakan oleh para ulama kita adalah kena bersangka baik dengan individu ataupun golongan yang dibawa mulut ataupun yang diadu domba. Orang tu sebut mungkin niat dia lain. Tapi bila dibawa cerita, dia akan spin. Ini masalah kita hari ini. Laskar cyber kan, dia akan spin supaya orang bagi persepsi yang negatif. Maka para ulama kita kata apa? Kena bersangka baik terhadap individu yang diadu dombakan, individu yang dibawa mulut. Kalau kita terus ada persepsi yang negatif, kita bimbang dia akan membawa perpecahan dalam masyarakat. Baik ya tuan-tuan ya. Kita faham ya istilahnya. Yang pertama pada minggu lepas, ghibah. Maksud ghibah ni adalah
bawa kita ceritakan apa sahaja berita yang apabila orang tu dengar, dia tak suka. Itu namanya ghibah. Dan yang kedua pada minggu ni adalah namimah. An-namimah ni maksudnya adalah membawa mulut. A, dia sebut sesuatu, kita bawa apa yang A cakap tu, sampaikan kepada seseorang untuk memecah belahkan orang tersebut. Itu namanya an-namimah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Jadi jangan tension-tension lah. Kan, hari ini Allahu Akbar. Banyak sangat berita-berita yang kita dengar. Ya, kita tengok berita-berita sebagainya. Kita menjadi tukang share. Jadi nasihat untuk diri saya dan kita semua, jangan mudah sangatlah. Ya, bila sampai berita tu, buat semakkan dulu, tengok konteks dia apa, kemudian baru kita share. Mudah-mudahan Allah melindungi kita. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita masuk kepada hadis yang pertama tentang an-namimah. Okey, hadis yang pertama dalam muka surat yang ke-416. Okey, sekarang ni alhamdulillah kita ada 23 orang. Ya, 23 orang. Alhamdulillah. Jadi boleh boleh share dengan sahabat-sahabat yang lain lagi, ya, yang ada kelapangan masa untuk sama-sama kita, ya, berkongsi ilmu dalam majlis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kehidupan kita. Nak pergi Ustaz, masjid? Ya, nak tanya sikit boleh? boleh, silakan. Okay, katakanlah dua orang ni bercerita tentang uh, contohnya lah suami masing-masing, Tentang suami masing-masing. uh, tentang Okey. sikap suami yang agak negatif. Hmm. Jadi dengan bukan dengan tujuan mengumpat lah Ustaz, tapi macam bercerita just nak dapatkan pandangan. Apa Hmm. patut kita buat macam tu. Tapi yang diceritakan tu negatif lah, benda yang negatif. Tapi Hmm. bukan tujuan nak disampai-sampaikan, nak memecah belahkan, nak menghasut ke tidak. Tapi dia Hmm. bercerita sebab dia mungkin nak dapatkan pandangan, nak dapatkan uh, pendapat lah. Dan Okey. boleh ada macam ada pengejaran lah dekat situ. Macam mana tu Ustaz? Ah. Terima kasih Okey, baik. Okey, soalan yang bagus. Okey, isu tadi adalah isteri menceritakan mungkin sesuatu yang dia tak puas hati dengan suami dan sebagainya tentang suami dia kepada orang lain. Okey, dia sebenarnya dalam kes yang macam ni sama juga dengan suami pun. Okey, suami menceritakan sesuatu yang dia tak puas hati kepada orang lain. Baik, soalannya, dia yang pertama sekali dalam kes suami isteri, dia ada kaedah. Ada satu kaedah yang khusus. Okey, yang pertama sekali adalah kalau isteri tadi tu, dia cuba dahulu memberikan nasihat, memberikan teguran kepada suaminya. Cuba dahulu, dia sendiri yang bagi nasihat. Dia tak boleh langkau terus. Kan? Mungkin selepas dia bagi nasihat, dia bagi pandangan, maka suaminya pun masih kekal dengan sikap tersebut. Baik, dalam kes yang macam ni, maka isteri tadi dibenarkan untuk meminta nasihat daripada pihak ketiga. Soalnya adalah siapakah orang yang mana isteri ni boleh minta nasihat. Yang tu yang perlu diperhatikan. Okey? Dalam kes suami isteri, maka orang ketiga ni dia tak boleh terus dengan kawan-kawan. Yang pertama sekali adalah dia mesti melibatkan, kalau boleh, wali, ayah,
Ayah ataupun kalau ada abang. Ini pihak yang boleh memberikan pandangan, boleh memberikan nasihat. Ini dalam konsep yang itu. Dia jangan terus kawan, tak boleh. Seelok-eloknya cari pihak yang macam tu. Kan di kalangan wali. Abang, Pak Long, Pak Ngah, Mak Ngah, kan? Yang mana kita yakin mereka ni boleh memberikan pandangan untuk kebaikan. Ini konsep dia. Sebab kawan, status dia lain. Nak dibandingkan dengan wali ataupun orang yang ada hubungan kekeluargaan. Sebab tu bagi saya tak menggalakkan terus kepada kawan-kawan. Kita galakkan kepada kumpulan ini. Jadi cubalah bincang. Mungkin kalau ada ayah mertua kan, bincang dengan ayah mertua, minta dia nasihatkan suami kita. Ataupun minta dia punya pandangan dia. Kalau ada mak mertua, bincang dengan mak mertua. Jadi di kalangan ahli keluarga terlebih dahulu. Baik. Kalau di kalangan mereka tak ada contohnya, kita boleh pergi pula kepada alim ulama, tok-tok guru. Kan? Minta pandangan daripada mereka. Ini kita kata dia ada ranking dia. Dia ada stages dia. Dia ada stage dia. Dan kalau di peringkat mereka ni pun tak boleh juga nak bagi, kan? Dalam kes kita hari ini, dalam realiti masyarakat hari ini, boleh kita jumpa dengan pihak berkuasa. Minta kaunseling daripada pejabat agama. Itu, Sebab kalau cerita dengan kawan ni, payah. Waktu dia baik, tak apalah. Nanti bila berlaku mungkin perselisihan kita dengan kawan kita, dia akan bongkarkan semua perkara ini. Ini sebab tu kita kena tengok. Kan? Dan itu yang dianjurkan. Itu yang paling baik lah. Okay? Ini pandangan saya. Okey. Allahu'alam. Okay. Tapi Ustaz, Ya. maksudnya kalau setakat kita sembang-sembang just nak bertukar pengalaman, cara handle family, Boleh. boleh Ustaz ya? Boleh. Tak nak memandingkan tapi just nak ambil iktibar ataupun pelajaran. Boleh kan. Kisah tu. Okay? Okey, terima kasih Ustaz. Baik. Okay, kita terus kepada hadis yang pertama. Ini berat tuan-tuan. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat. Allahu Akbar. Baca hadis ni, sebelum nak bawa mulut ni, baca hadis ni. Ya. Yang mana Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim telah meriwayatkan daripada Huzaifah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kata Huzaifah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata nammam. Ya, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang nammam. An-nammam ni bukan mengadu domba ya. Nammam ni adalah orang yang membawa mulut. Bolehlah kalau kita nak guna mengadu domba pun bolehlah ya. Orang yang mengadu domba, orang yang membawa mulut ni, maka Nabi kata tidak akan masuk ke dalam syurga. Wal'ayazubillah. Kita minta Allah lindung kita. Ya. Baik. Dalam kitab Nuzhatul Muttaqin yang ditulis oleh Dr. Mustafa Al-Bugha, Dr. Mustafa Al-Khin dan Ali Sharbaji, dijelaskan, dikata dekat sini adalah orang yang nammam, orang yang suka mengadu domba, yang suka membawa mulut ni, dia tidak akan masuk syurga awal-awal bersama-sama dengan al-faizina awwalina. Maksudnya orang-orang ni dia akan diazab dalam neraka dahulu atas perbuatan namimah dia, dan kemudian
dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan dikeluarkan baru masuk ke dalam syurga. Maksudnya apa? Dia ni geng-geng yang last masuk syurga. Sebab apa? Dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, sesiapa sahaja yang melafazkan kalimah La ilaha illallah, maka orang itu akan masuk dalam syurga. Siapa yang lafaz, dia yakin, dia beriman, kan, sebanyak mana dosanya pun, maka di hari akhirat nanti, dia akan diazab dahulu untuk membersihkan dosa itu, dan akhirnya dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Sebab orang yang beriman, dia tak akan kekal selama-lamanya dalam neraka. Yang kekal adalah orang-orang kafir. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita dapat Islam. Jadi seorang Islam, kan? Ni nikmat yang paling besar. Nak banding orang yang bukan Islam. Sebab apa? Hari akhirat nanti, dengan iman kita, dengan Islam kita, peluang kita masuk syurga adalah jelas. Berbanding dengan orang yang tak mendapat hidayah Islam, dia tak akan dapat merasa nikmat syurga, bahkan mereka akan berada dalam neraka selama-lamanya. Kita kena banyak bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi. Tapi dalam kes yang kita bincang hari ini, orang yang an-nammam, orang yang suka membawa mulut, orang yang suka mengadu domba, maka Nabi ancam mereka ini dengan akan tidak boleh masuk ke dalam syurga. Maksud tak boleh masuk syurga adalah mereka ini diazab terlebih dahulu dalam neraka. Baik, itu hadis yang pertama. Ancaman. Ya, sepatutnya bila kita baca hadis ni, dia menggetarkan hati kita. Kita rasa takut. Ya. Sebut syurga neraka ni, ini benda besar. Bukan benda main-main. Baik, terus. Hadis yang kedua. Hadis yang kedua, iaitu Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim telah meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala qabrain faqala ama innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimati وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ni selalu kita dengar. Baik, maksudnya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui dua kubur, dua pusara. Dua kubur. Lalu bersabda, sesungguhnya kedua-dua penghuni pusara ini. Ini saya salah type. Penghuni pusara ini sedang disiksa. Nabi bagi tahu. Sedangkan mereka berdua bukan disiksa kerana suatu perkara yang sukar dilakukan. Ya, Nabi bagi tahu waktu Nabi jalan melalui dua tanah perkuburan, maka Nabi bagi tahu kepada para sahabat, kedua-dua penghuni kubur ini sekarang ini sedang diazab dalam kubur. Dan mereka diazab ni bukan kerana perbuatan yang besar-besar, yang susah, yang besar-besar.
tapi kerana perbuatan yang very simple. Maka Nabi sebutkan lagi, adapun salah seorang daripadanya, dia selalu berjalan melintasi orang ramai dengan hasutan dan fitnah yang memecah belahkan masyarakat. Yang pertama ni, kan, dia ni masuk neraka, dia ni sedang diazab di alam kubur ini, diazab kerana apa? Kerana dia membawa mulut, mengadu domba, nak pecahkan masyarakat. Hari ni kita ada Facebook, kita guna Facebook kita guna Twitter kita, bawa mengadu domba, bawa mulut, cerita, nak memecahkan masyarakat orang yang baca Facebook kita. Ini satu muhasabah kepada diri kita. Nabi bagi tahu dulu, 1000 tahun yang lepas, dan sekarang ini berlaku. Ingat bahawa namimah ni bukan hanya bercakap. Hari ni kita tak bercakap lagi sebab PKP ni semua duduk dekat rumah. Tak boleh keluar, tak boleh jumpa. Tapi kita menggunakan medium teknologi pada hari ini, ini yang membahayakan. Ada kawan kita naik pangkat, kita tak puas hati. Kan? Kita dengar dia cakap sekian-sekian kan, kita pun sampaikan. Nak bagi pecah belah masyarakat. Tak ada kerja. Mungkin kalau orang kampung-kampung dia kata, ni wartawan yang tak dibayar. Betul ke? Wartawan free, tak bayar. Tapi dia bukan bawa berita betul. Dia bawa berita nak menghancurkan, memporak-perandakan masyarakat. Ingat belum lagi masuk di alam mahsyar. Selepas meninggal dunia, maka akan diazab kumpulan orang ini. Ini menunjukkan apa tuan-tuan? Menunjukkan bahawa perbuatan ini sangat bahaya. Jadi kalau kita orang yang beriman, tuan-tuan dan puan-puan, kita ni orang yang beriman, baca hadis ni, kita tak akan buat. Sebab yang bagi cerita, sampaikan cerita ni Nabi. Nabi bagi tahu kita. Dan apa yang Nabi bagi tahu tu adalah sesuatu yang benar. Hadis ini pula hadis sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Satu. Dan kedua, Nabi sebut, bila di tanah perkuburan yang kedua, Nabi kata, manakala seorang lagi, dia tidak bersuci daripada air kecilnya. Baik, untuk kes yang kedua ni tuan-tuan, ada dua pandangan ulama. Perkataan la yastatiru. Ini tuan-tuan ni. La yastatiru min baulihi. Hujung sekali ni. Okey. La yastatiru min baulihi ni. Ada dua pandangan ulama. Yang pertama adalah maksudnya la yastatiru an a'yunin nas. Apa tu? Maksudnya semasa dia buang air, dia tidak melindungi diri dia. Biar orang nampak dia buang air. Itu pandangan yang pertama. La yastatiru an a'yunin nas. Tidak melindungi daripada pandangan manusia. Buang air, tempat terbuka, orang boleh nampak. Itu pandangan yang pertama. Dan pandangan yang kedua adalah la yatawaffa an baulihi. Iaitu dia buang air tak bersih. Buang air kecil ni tak betul-betul bersih. Kemudian bila tak bersih, maka dia pun ambil wuduk sembahyang, dia masih lagi berada dalam keadaan najis. Yang selalu kita dengar pandangan yang kedua. Tapi bila kita buka syarah-syarah hadis,
kitab-kitab hadis, ulama hadis memberikan la yastatiru, kat sini dia tidak bersuci ni ada dua makna. Saya ulang balik. Yang pertama maknanya adalah tidak menjaga pandangan manusia. Buang air orang nampak. Dan yang kedua adalah buang air ni tidak dengan sebersih-bersihnya, buang air kecil. Maka dua golongan ini Nabi SAW mengazab, apa Nabi sebut, dalam kubur mereka ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa pengajaran hadis ni? Yang pertama adalah haram melakukan namimah, mengadu domba ataupun membawa mulut, yang mana pelakunya akan mendapat azab kubur. Satu. Pengajaran yang kedua adalah wajib istitar. Istitar ni maksudnya ada dua kan? Maksudnya wajib masa buang air ni lindung supaya orang tak tengok, tak nampak. Ataupun yang kedua, wajib istibra'. Semasa buang air kecil ni, istibra', berdehem. Supaya air tu, supaya air kecil yang kita buang tu selesai. Tak menitis keluar dan sebagainya. Ada baki-baki sebagainya. Itu pengajaran yang kedua. Pengajaran yang ketiga adalah hadis ini menetapkan tentang adanya azab kubur. Sebab Nabi bagi tahu dua kumpulan tadi bila Nabi lalu kedua-duanya sedang diazab. Maka apa yang Nabi sebut ni adalah menunjukkan bahawa azab kubur adalah sesuatu yang jelas, sesuatu yang ada. Jangan kita nafikan. Saya sebut dulu kan, saya ingat lagi masa tahun 90-an, ada penulis artikel yang terkenal dalam surat khabar. Dia mempertikaikan tentang adanya azab kubur. Tapi hadis ini, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, jelas ada azab kubur. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi kita hari ni bila baca hadis ni, selain daripada namimah, kan, cuba kita muhasabah diri kita. Apabila kita meninggal dunia, lepas tak kita dengan azab kubur? Bayangkan. Bila kita meninggal, azab kubur ni adakah bersama dengan kita ataupun kubur itu menjadi tempat kita mendapat nikmat? Allahu Akbar. Jadi kalau kita faham ni tuan-tuan, tak ada masa kita nak buat benda yang tak elok. Kan? Masa PKP inilah, kan? Masa PKP yang kata macam-macam peristiwa yang berlaku sebagainya kan. Muhasabah diri kita. Kalau sebelum ni kurang ibadat sebab macam-macam alasan, PKP inilah kita boleh fokus kepada amal ibadat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam PKP ni berapa banyak masa kita gunakan untuk baca Quran? Dalam PKP ni berapa banyak masa kita gunakan untuk berzikir, untuk beristighfar? Ambil kesempatan yang ada ni tuan-tuan. Bukan kesempatan yang ada PKP ni kita buat benda lain, banyak tidur. Kan? Banyak amal-amal yang lain tidak, tuan-tuan. Ini hikmah yang ada. Ini hikmah yang kita boleh ambil manfaat. Kalau sebelum ni kata tak ada masa lah Ustaz nak hafal Quran. Satu hari dalam PKP ni, kalau baca hafal satu ayat, dah berapa banyak ayat Quran yang boleh kita hafal. Muhasabah diri kita. Yang Nabi kata, siapa yang baca
satu hari yang baca 10 kali suratul Ikhlas, Qul huwallah, Allah akan bina sebuah rumah dalam syurga. Sekarang ni lah masa kita nak praktik. Qul huwallah baca 10 kali. Kesempatan yang ada masa ini. Jadi isikan masa, dan ini juga bagi saya lah, pandangan peribadi saya, ini juga salah satu cara untuk kita menghilangkan stres, bukan menambahkan tekanan. Salah satu cara mengurangkan tekanan dan sebagainya dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, yakinlah Allah akan bagi ketenangan. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan mengingati Allah, maka hati akan menjadi tenang. Ya, baik. Selesai hadis yang kedua. Kita masuk kepada hadis yang ketiga. Ada masa lagi 10 minit. Hadis yang ketiga. Ini pun cantik, tuan-tuan. Hadis yang ketiga ni pun Allahu Akbar. Dahsyat. Ya. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tajiduna an-nasa ma'adina khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil Islam idza faqihu wa tajiduna khiyaran nasi fi hadha asy-sya'ni ashaddahum karahiyatan lahu wa tajiduna syarran nasi dzal wajhaini alladhi ya'ti haula'i biwajhin wa ya'ti haula'i biwajhin. Okey, maksudnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian akan mendapati manusia itu bagaikan pelbagai galian. Ada yang berharga dan ada yang tidak berharga. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam hadis ni, Nabi sebut kepada kita, manusia ni seperti ma'adin. Ya, sekejap saya tengok dalam syarah dia. Baik. Nabi kata manusia ni seperti ma'adin. Ma'adin ni maksudnya bahan galian. Jadi, apa maksud yang dikatakan manusia ni bagaikan pelbagai galian? Maksudnya adalah manusia ini terdiri daripada pelbagai asal usul dan kualiti perlakuan. Macam bahan galian, dia ada macam-macam kategori. Kan? Ada emas, ada belian, ada permata, bahan galian. Dan ada macam-macam kategori, macam-macam kualiti. Itulah yang Nabi sebut perumpamaan dengan manusia. Dan Nabi sebut 3 kumpulan. Yang pertama Nabi kata, orang yang terbaik dalam karangan mereka di zaman jahiliah adalah yang terbaik dalam kalangan mereka di zaman Islam apabila mereka memahami agama. Satu kumpulan manusia semasa zaman jahiliah, dia memang orang yang baik. Kan? Orang yang hebat. Kemudian bila mereka masuk Islam, kan, maka mereka memahami Islam. Maka inilah orang yang terbaik. Dia bila masuk Islam dapat hidayah dan dia memahami Islam. Dia bukan masuk Islam gitu saja. Tak. Dia memahami
Islam. Idza faquhu. Faquhu ni maksudnya apa? Dia memahami hukum-hukum syariah. Satu. Okey. Yang kedua Nabi kata, kalian juga akan mendapati orang yang terbaik dalam pemerintahan. Orang yang menjadi pemimpin, pemimpin yang terbaik ialah orang yang paling benci kepadanya, yakni kerana sukar menegakkan keadilan. Apa maksudnya ni? Ya, yang paling benci ni apa maksudnya ni? Maksudnya kan orang yang ya seorang pemerintah, seorang pemimpin yang paling baik adalah orang yang tidak suka kepada jawatan tu. Orang yang tidak suka kepada jawatan. Nanti kita ambil pengajaran nanti. Dia bukan nak kepada jawatan tu, dia tak nak. Tapi diminta oleh masyarakat untuk menjadi pemimpin. Kerana mungkin masyarakat nampak tak ada orang lain dah. Dan dia sendiri bukan nak. Kan? Inilah Nabi kata orang yang terbaik dalam pemerintahan. Di dalam memimpin. Dan yang ketiga Nabi sebut, ciri manusia yang ketiga, okay, kalian akan mendapati seburuk-buruk manusia. Dua kumpulan yang paling baik, dan Nabi sebut yang ketiga ni, manusia yang paling buruk ialah orang yang bermuka-muka. Ya, yang datang kepada satu kaum dengan suatu wajah dan datang kepada kaum yang lain dengan wajah yang lain pula. Dia pergi kepada kaum ini, puak ni, dia sebut macam ni, macam ni. Dia suka dengan mereka ni, tak suka dengan orang sana. Dia pergi pula kepada puak sana, dia kata dia suka dengan mereka. Dia tak suka pula dengan orang ni. Dia bermuka-muka. Jadi hadis ni melarang manusia daripada bersifat bermuka-muka. Baik, apa pengajaran hadis ni? Ini hadis yang terakhir pagi ni untuk tengah hari ini. Yang pertama adalah pengajaran hadis ni, seseorang yang berasal yang semasa zaman jahiliahnya dia mempunyai kebaikan, asal usulnya baik. Kemudian apabila dia masuk Islam, kan, maka dia akan bertambah kebaikan itu apabila dia memahami hukum-hukum syarak. Macam kita hari ini kan, Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan kita dah Islam, lahir Islam. Maka kalau dengan kelahiran Islam ni kita memahami agama, insya-Allah kita akan jadi lebih baik. Satu. Yang kedua, hadis ni pengajaran yang kedua adalah sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik untuk diangkat sebagai pemimpin adalah orang yang mempunyai sifat zahid. Zahid ni maksudnya zuhud. Orang yang paling baik. Sebab apa? Apabila dia dilantik, dia akan berpegang kepada perintah Allah Ta'ala dan dia akan berhati-hati di dalam melaksanakan kepimpinan. Ini ciri-ciri nak kenal pemimpin yang baik. Ada sifat zahid, zuhud. Dan yang ketiga adalah, hadis ini pengajarannya ketiga, Nabi melarang orang yang bersifat dua wajah, dua muka. Dia pergi kepada satu kaum, dia kata dia suka kepada mereka, tak suka kepada kaum lain. Dan bila pergi kepada kaum lain, dia kata dia suka kepada mereka, tak suka pula kepada kaum ini. Yang Islam suruh adalah, bila pergi kepada mana-mana orang pun, kita mengajak mereka supaya melakukan perbuatan yang baik, perbuatan yang terpuji,
yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Itulah 3 hadis yang sempat kita bincang pada tengah hari ini. InsyaAllah kita sambung lagi pada siri yang akan datang. Sambungan kita ada 7 hadis bab ni. Hadis yang keempat sehingga hadis yang ketujuh sambung dalam siri yang akan datang. Saya tengok dekat bahagian chat tak ada apa-apa soalan. Alhamdulillah kita boleh faham. Mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, ada kesalahan. Itu kelemahan saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Salam. Terima kasih Baik, Ustaz. sama-sama.